Kontroversi mengaitkan dakwaan pelakon Hanis Suraya yang dikatakan menjadi punca keruntuhan rumah tangga apabila menjalin hubungan cinta dengan suami orang baru-baru ini menggemparkan industri seni tanah air. Dan hari ini pelakon itu tampil bersama seorang lelaki yang dikenali sebagai Mr. R dalam satu sidang media bagi memberi penjelasan untuk membersihkan keadaan dan dirinya daripada fitnah dan kritikan pelbagai pihak. Apakah sebenarnya yang berlaku? Adakah dakwaan yang dikaitkan itu benar atau sebaliknya? Sama-sama kita saksikan. Dia ramaikan isu menuduh Hanis adalah punca rumah tangga saya bergolak. Saya tegas kat sini, itu semua fitnah. Saya kenal Hanis pada 20 bulan 12 2013 di satu majlis function di UiTM Shah Alam 20 bulan 12. Rumah tangga saya bergolak bulan 8. Maknanya dah lebih kurang 6 bulan. So isteri saya mengatakan bahawa saya kenal Hanis sudah 8 bulan. So dia punya bukti hanyalah gambar Bangkok. Saya pergi Bangkok bulan 1. Isu ditimbulkan oleh wanita dikenali sebagai Nurliana Manan termasuklah dakwaan merampas dan menjalin hubungan cinta selama 8 bulan dengan suaminya adalah tidak benar. Itu penjelasan pelakon Hanis Suraya yang turun memaklumkan. Dia mula berkenalan dengan lelaki dikenali sebagai Romi Razin Adilha pada 20 Disember tahun lalu selepas isteri Romi memfailkan penceraian pada 8 Oktober 2013. Sehubungan itu, Hanis menuntut Nurliana Manan supaya memohon maaf secara terbuka dalam tempoh terdekat. Hanis hadir ditemani Peguam Wan Nurliana Abdul Rahman pada sidang media yang diadakan di Hotel One World Damansara. Sebab tu Ani adakan PC untuk menjelaskan. Tapi pasal isu yang Ani rampas, Ani rasa kalau Ani sendiri bercakap mungkin mereka tak percaya. Jadi itu adalah pihak lelaki yang lebih, Ani cakap statement yang lebih kukuh. Pasal isu duda tu, asalnya Ani bercerita macam dari segi kawan-kawan reporter. Macam mereka bertanya pada Ani, asalnya macam dari segi off record mereka tahu. Tapi dari segi penulisan itu Ani, itu bukan keluar dari mulut Anis. Kalau dari segi sebelum ni macam Anis bergambar bersama dalam Instagram Anis penuh dengan gambar budak-budak. Dan Anis sendiri memang Anis tahu, dan asalnya macam Anis tahu itu anak ibu tersebut. Anis faham. Tapi kalau dari segi ramban daripada orang luar tidak tahu siapa budak itu. Tapi bila dia berdepan dan dia cakap itu anak dia, jadi benda ni jadi tersebar. Tapi dari segi perasaan Anis faham dan Anis sendiri minta maaf dan Anis sendiri delete gambar tu. Jadi Hanis tahu yang R sebenarnya adalah suami orang. Kenapa Hanis teruskan juga hasrat Anis tu untuk sama-sama dengan R, sedangkan kes perceraian dia sendiri pun belum settle lagi? Macam dari pihak Anis pun tak adalah nak macam cakap Anis ni nak mengganggu, macam yelah dari orang fikir macam Anis ni masih nak macam mengganggu. Tapi Anis rasa tak salah kalau Anis berkawan. Tapi kalau Anis berkawan dan pihak lelaki sendiri macam ingin meneruskan berkawan, bagi Anis rasa itu tak salah. Kita memang dari awal kita kenal, kita berkawan. Tapi dalam kita berkawan tu dia jujur dengan Anis. Segala masalah dia jujur. Dalam belakang cerita memang Anis tahu apa masalah dia. Tapi itu soal untuk teruskan berkawan dengan status dia macam tu, itu Anis rasa itu soal jodoh dan Tuhan yang tentukan. Jadi Anis rasa macam tak ada, macam Anis faham dia punya masalah. Sementara itu, Romi yang turut hadir dalam sidang media itu mengakui dia kini mencari kebahagiaan baru selepas usaha untuk berbaik dengan Nurliana yang diberikan dalam tempoh 3 bulan tidak dipedulikan wanita itu. Dia yang sudah tidak berhubung dengan Nurliana sejak kali terakhir bertemu di mahkamah pada 10 Februari lalu masih lagi berstatus suami kepada Nurliana dan mempunyai 2 cahaya mata hasil perkahwinan mereka. Bagaimanapun, pasangan itu masih dalam proses penceraian kerana masih menunggu perbicaraan di mahkamah. Dia hadir ditemani Peguam Syari'i Rubiah Jaafar. Romi dikatakan mengenali Hanis ketika bertemu pelakon itu dalam satu majlis di UiTM Shah Alam sebelum dikatakan menjalin hubungan serius pada Januari lalu. Bagi saya, kejujuran saya daripada awal.
Saya cerita apa yang sedang berlaku dalam hidup saya. Bila saya dah dah menunjukkan kejujuran saya pada dia, saya terus jumpa keluarga dia. Dan alhamdulillah, saya dah explain pada keluarga dia apa status saya, apa semua. Dan jangan salah anggap, belah sana tak pernah mendesak saya untuk menceraikan isteri saya. Tidak pernah. Tapi saya dah bagi peluang pada isteri saya 3 bulan untuk kembali taat pada saya. Masih dia berkeras untuk meneruskan kes ni. So saya terpaksa cari bahagian yang lain lah. Anis kenal Romi. Anis tertarik dengan dia sebab kejujuran dia daripada awal. Daripada awal. Mungkin bagi orang macam terlalu cepat untuk Anis jatuh cinta. Tapi Anis rasa itu tak perlu dipersoalkan kot. Itu mungkin jodoh dari Tuhan. Anis ada rancang nak jumpa bersemuka. Bersemuka mungkin nak berjelaskan. Kalau sekiranya macam kalau dari hati wanita ke hati wanita. Macam Anis cakap lah, macam Anis tak pernah diberi macam pasal isu Anis tak pernah sebelum jadinya isu ni Anis tak pernah macam tak pernah masuk campur tentang masalah diorang. Memang langsung tak masuk campur. Sampailah timbul isu ni. Dan Anis sendiri pernah menyatakan yang Anis cakap sekiranya kalau Anis mengganggu, Anis sanggup berdepan ataupun sekiranya dia orang masih bahagia, Anis mengundur diri. Tapi selama kita berkawan, tak pernah pun dia ada macam, dia sendiri cakap dia ada nombor telefon Anis. Dia sendiri pun tercap tak ada call untuk berdepan. Dan Anis memang tak ada nombor dia. Sekiranya ada peluang untuk berdepan, Anis akan berdepan. Anis rasa kita tak perlu takut tentang sekiranya jodoh Hanis Anis berkahwin dengan Romi, sekiranya Hanis memberi dia kebahagiaan yang betul, menjaga dia dengan betul, Anis rasa benda tu Anis tak perlu takut kot. Saya pernah cerita dengan dia. First time saya kenal dia masa saya tengah kat rumah mak saya, cerita Mr. Arrogant. Saya tanya adik saya, siapa ni? Kan? Dia cakap, okey, cakap macam tu je lah. Lepas tu tak sangka pula, masa dekat function dekat Shah Alam tu, Hanis ada. So saya ni jenis orang yang kalau sesuatu saya nak, saya akan usahakan saya dapat. Tapi terpulang pada Allah untuk menegakkan. Saya dalam hidup saya tak pernah takut dengan kebenaran. Saya tak pernah takut dalam kehidupan saya dan kematian saya. Saya tak pernah takut. Sebab sebagai manusia, apa kita nak takut dengan hakikat, dengan kenyataan? You jangan anggap katalah saya dah selesai dengan belah sana, lepas tu Anis tiba-tiba tinggalkan saya. Sebab saya dah biasa hidup ni 2 kali. Dia mintakan fail perceraian pada saya. Saya dah biasa. So dalam kegagalan, contoh dalam bisnes saya ke, gagal ke, berjaya ke, saya seorang yang berani nak menghadapi kenyataan. Cik Romi, sejujurnya awak masih sayangkan isteri awak ataupun macam mana? Sebab tadi awak cakap awak try pujuk dia, tapi macam kalau itu yang dia nak, maknanya awak terpaksa. Tak, sebenarnya kes di mahkamah tu kan masih berjalan. Pihak yang satu lagi yang memohon perpisahan. Jadi prinsipalnya mereka kena membuktikan dakwaan mereka. Bukan penting sama ada dia masih sayang atau tidak, tapi dakwaan yang dibuat tu patut dibuktikan. Kalau dia terbukti, dapatlah dia. Kalau dia tak terbukti, barulah pihak Romi akan buat keputusan. Jadi kalau kes tu dia berkaitan kasih sayang, perkara yang tak dibuat, anak, macam-macam.